Okay, so in normal radiograph kita boleh nampak lah acromion proses, sudah akan dari acromion yang sambung dengan clavicle. So ni dekat tempat join satu, lepas tu dekat glenoid ni which is dia sambung dengan humerus lah. Okay, and then dia ada satu lagi yang pergi ke depan which is coracoid process. Ni coracoid, acromion. So kalau nak cara nak identify dia macam mana, tengok clavicle. So clavicle ni yang sambung dengan dia is acromion. Yang menghadap ke depan, ni proses ni is coracoid. So ni glenoid cavity lah. Nampak kan? Outline dia cantik, dia pun smooth, margin. So selain daripada shoulder, kita nampak juga lung, betul? So kalau trauma cases, kita kena also make sure kita tak miss. Kadang-kadang kita boleh terus nampak pneumothorax kat sini. Atau rib fracture lah. Sebab dia termasuk sekali kan dalam kawasan sini, betul? Okay. Alright, so next is so apa yang penting biasanya kita akan minta untuk AP and Y view kan. Okay, so tahu kan macam mana nak tengok Y view ni ada dislocation ataupun ada apa-apa masalah. So dia Y sebab dia bentuk Y macam ni lah. And kalau normal memang humeral head ni betul-betul dekat tengah Y ni. Ni normal. So ni semua kena tahu. Normal dia rupa macam ni. Sebab bila ada dislocation, apa yang akan dislocate? Scapula ke humerus? Humerus yang akan dislocate. Scapula memang akan maintain kat sini. Sebab lah gimana kita ada thoracic cage kan? Kita ada thoracic cage. So sama ada dia keluar ke belakang atau dia pergi ke depan. Simple je sebenarnya. Kalau dia dekat dengan badan, dekat dengan ribs is anterior. Anterior dislocation. Jauh daripada body ni, posterior. Senang kan? Okay, dah habis dah. Dah lah. Dan dia lagi satu. Ni panggil apa? Axial radiograph. Axial radiograph ni pun once kalau kita tak macam-macam lah, kita tak sure masih ada dislocation ke tak ada. Dan kita akan ada add on view lah. Dan dia akan allocated dekat ni glenoid ni. Dia mesti kena rupa macam ni. Axial ni korang ambil macam ni sebenarnya. Oh, maksudnya patient duduk macam tu, betul ambil daripada atas. Faham. Dia baring. Okay. Si saya betul. dah lupa. So selain daripada ni, korang kena ingat tau bone apa kat sini. Sebab kita punya bone ni, dia bukannya simply sketul. Dia ada parts-parts dia. So ni kena tahulah. Glenoid kat sini. Ni lah jointnya, glenoid. Okay. Alright. So, next. Okay. So, clavicle pula. Clavicle dia hanya macam ni je lah. Seketul bone yang memanjang, perpendicular, dan dia pun ada dia punya proses. Contohnya dia ada attachment side je lah. Yang hujung dekat acromion lah, tadi dekat dengan kita punya scapula ni. And then yang dekat tengah ni dekat sternum pula. Dia masuk ni keadaan rib cage. So bone dia sebab kali bentuk dia macam ni, kan nampak tak ada satu area ni, dia suka fracture kat sini. Sebab dia halus kat situ. So apa-apa beban yang lebih, dia akan terus crack. Ni dia punya point lah. So dia ialah medial 1/3, lateral 2/3 kan. Ni panjang kat sini, ni lateral sebab dia acromion, dia ialah sternal. Lepas tu dia pun ada dia punya joints juga. So benda joints ni kita nampak lah. Contohnya dia ada ligament, coracoclavicular ligament, which yang kita takkan nampak on x-ray lah. So kita akan fokus, tapi kena faham dia semua ligament ni dia lah yang holdkan bone ni dekat situ. Maksudnya dia punya kedudukan dia akan cantik je lah terletak. So kalau let's say dia macam tak ada fracture tapi dia ternaik ke terturun ke, that means that one of the ligament tu dah injured. So normal clavicle, this is how the normal clavicle looks like. So kalau dia nak clavicle saja, you akan buat clavicle lah kan, you takkan bawa the whole chest. Tapi usually in trauma setting, you akan minta chest. Kan memang chest dulu. Sebab kenapa chest dulu? Patient boleh mati pneumothorax. Fracture clavicle tak mati. Macam tu. So kita, bila kita adapt ni, kita kena tahu tau apa yang kena fokus dulu. In trauma setting kena tengok apa dulu. Mestilah macam rather than nak buat bone patient nak mati, fracture, apa lilo boleh tak mati. I mean, kalau dia ada active bleeding lain cerita. Tapi apa yang boleh menyebabkan patient macam can die on the spot. Contohnya pneumothorax. Tak capture ke, patient dah tak tarik nafas, apa tu terus gone. ICB, CT brain. Benda-benda macam tu. Patient boleh mati. Sebab kalau brain dia besar sangat, brain dia dah sangat-sangat ketat kan kat dalam ni. So dia boleh jadi koning. Patient boleh tak terus lost conscious lah, brain death macam tu. Next.
Okay, so kita ada humerus bone. Dia akan ada head, bicipital groove yang kita nampak kat sini. Shaft, dia punya the whole thing shaft. Dekat shaft tu dia ada deltoid tuberosity and then the whole thing dekat bawah ni lah. So anterior and posterior different tengok trochlea capitulum and then dekat dalam posterior dia ada benda ni nama olecranon fossa. Olecranon fossa ni lah tempat kita sambung dengan ulna. Korang proses of Hannah, okay. Tak apa, kita tengok gambar dekat sini lah. So kena ingat lah, so medial apa? Medial ialah trochlea. Lateral capitulum. So yang penting, medial trochlea dengan ulna. Lateral capitulum dengan radial. Sebab nanti bila kita tengok radiograph nanti, kita nak sure, ni radius ke ni ialah ulna. Tu kena tahulah. So macam ni lah contoh humerus punya radiograph. Kita kena, dan kalau memang setiap radiograph yang bone, dia kena include 2 joint. Betul? So memang kalau patient besar kena pakai yang jasad besar lah kan. Dia macam benda tu kena buat. Walaupun trauma setting, walaupun susah, benda patient-patient macam ni lah yang kita tak nak miss sebenarnya. Memang kalau patient normal, okey lah, mestilah boleh masuk kan. So added ni lagi satu bagi saya, you kena pandai manipulate patient. Macam you nak dapatkan view yang cantik. Bagi saya, kalau you dah buat sekali, lepas tu you nak repeat banyak-banyak kali tu, tak ada masalah lah sepatutnya sebab trauma kan. Sebab X-ray dia tak macam CT scan yang kita scan high dose radiation. Kalau macam sangat diperlukan untuk repeat radiograph lagi tu tak ada masalah lah sepatutnya. Sebab at the end of the day kita nak dapat jawapan. Fracture ke tak fracture? Okay. So nampak capitulum kat bawah. So bila kita nampak ni, ni apa tu? Ada ke? Ada. Saya tengok awak dia bagi apa-apa ke? Okay, tak apa. Apa? Itulah terkejut. Bunyi macam itulah bunyi macam ada something di airdrop. Okay. So samalah semua dia akan buat AP and lateral view. So kita nampak kita kena tahu identify. Asalkan clavicle je parts yang kena dengan clavicle ialah acromion. Lepas tu kalau kita buat AP yang paling luar is greater. Greater tubercle ni luar lah. Lepas tu lesser dekat dalam which kita tak nampak. And then dia ada neck dan surgical neck. Kenapa kita panggil surgical neck? Surgical neck ni sebab nampak tak dia macam jadi point yang macam dekat clavicle tadi. Tiba-tiba dia cuba nak menirus. Bila nak start turun ni, so point ni yang selalu fracture. Ni area yang fracture, senang fracture lah. Okay, lepas tu turun bawah. So kita kena tahulah medial and lateral. Senang je kalau AP sebab dia badan kan kat sini. Kita tahulah ni medial, ni lateral. So kalau on lateral radiograph, then kalau ni position, patient pun kena position properly lah. You kena dapatkan radiograph yang nice macam ni. So yang paling luar sekali you nampak ni ulna kan. So this is dia punya trochlea lah. Kena cari cara nak identify tau. So nampak tak, setiap bone kita ni dia unik. Dia ada dia punya groove dia. So sebenarnya bila ada fracture, itu yang penting. You guys kena tahu fracture tu, nak namakan fracture tu bahagian apa. Kita tak nak cakap ulna ataupun humerus, tak best lah. Kita kan edit je. Edit kan lagi hebat kan. Kena tahu yang apa. Radius tuberosity, coracoid process, lateral epicondyle, macam tu. So gambar ni, nampak. So kita nampak bawah ni ialah radius. Macam mana you nak ingat radius kan? Dia flat macam ni. Dia flat macam ni. Radius lah biasanya. And lateral epicondyle. So yang nampak macam ada hook. Dan lebih sikit ni ulna lah. Dia lagi besar. Yang akan hook kepada humerus ni ialah ulna. Itu cara nak ingat lah. So this is medial epicondyle dia. Nampak tak medial epicondyle ni terlebih keluar. Dia macam tu. As compared tu dengan lateral ni. Lateral ni kan dia macam semua belan aja kan. Ni macam terlebih coek sikit. Tu actually cara masing-masing macam mana nak fikir lah. Dia macam ada setengah orang dia akan hafal rupa or whatever. Tapi you guys try to cari cara untuk faham, untuk hafal lah. Lagi satu sebenarnya you guys tengok patient tu kan, betul tak? Kan before make X-ray. Itu lagi satu kelebihan yang korang ada. Sebab korang tengok patient. So korang boleh fokus dekat mana. Okay. So tapi sebab kita pesakit ada adult dan juga ada pediatric. So pediatric pun nampak tak ni? Dia belum fuse. Apa maksudnya belum fuse? Ni dia punya epiphyseal plate kan. Sebab patient ni nak semakin membesar. Sebab kalau dia fuse awal, dia dah besar tu sahaja. So as budak tu berusia, baru semakin lama dia dah cukup panjang, dia akan close.
So kita sebenarnya ada dia punya, kita panggil ossification of the elbow. Dia ada dia punya mnemonics dia lah. Dia dekat mana dulu dan umur berapa. Contohnya macam ni, krito. Kita suka pakai perkataan ni, krito. So, capitulum untuk umur setahun. Capitulum setahun, C dekat sini. Capitulum tu yang akan kena dengan radius kan. So capitulum tu by right kita dah boleh nampak lah. Sebab apa tau? Sebab nampak tak ossification center ni nampak macam fracture. So bila korang tengok benda-benda macam ni, korang kena correlate dengan patient tu punya umur. Macam dia umur berapa? 7 tahun. So okey lah, trochlea dia macam ni. Memang macam ni. So macam so nampak tak? So capitulum ni semua, so semakin you membesar, baik hujung sekali 11 tahun, barulah external epicondyle ni akan fuse. External epicondyle tu maksudnya lateral lah. Dekat sini. Yang ni. Ni yang paling last sekali umur 11 tahun. So by this age, yang lain ni semua dah sepatutnya dah tak ada lah. Dah fuse lah sepatutnya. So tinggal last sekali yang akan fuse ialah yang ni. Okay, lateral epicondyle. So di umur dia buat macam nombor ganjil lah, 13579. Macam tu. Krito. Okay. Ni ada, hari tu dia ada macam tak? Ada kan? Ni so revision lah kan. Okay, so kita dah settle hand dengan ulnar radius, carpal bones lah. Carpal bones ni. She looks too pretty, try to catch her. Tahu kan? Semua orang tahu kan? So dia kena start dengan proximal row dulu. She is scaphoid. She looks too pretty, try to catch her. Yang paling penting korang ingat, capitate ialah bone yang paling besar dekat carpal ni. Capitate ni. Ni capitate. Dia paling besar. Okay, and then untuk setiap fracture dekat carpal bone ni, dia ada cara kita nak tengok, betul tak? Ada yang kena, dia ada special view banyak kan dekat wrist. So banyak view yang special dekat wrist. So selain daripada special view, dia ada dia punya arc ni. Kalau kita nak tengok, tengok tak? Dia ada Gulen arc. Dia macam kena cantik bulat macam tu, macam tu, macam tu. Dia ada kot lepas ni. So kalau lateral view, kenapa lateral view ni penting? Sebab kita nak tengok ada dislocation atau tidak lah. Sebab tu selain pada fracture, kita tengok dislocation. So capitate, nampak capitate ni dia jadi macam pemegang, macam cawan. Tak tahu nak cakap cawan ke tidak. Scaphoid ni nampak dia bentuk macam ni lah. So bila lateral view, you kena hafal tau bone apa dekat mana. Sebab kita boleh bagi lateral view ni, kita boleh bagi exam. Nanti kan kita boleh bagi untuk exam tau. Sebab macam nanti tiba-tiba nampak kat sini, ada boleh kat sini. Tapi tak apa, nanti kita tunjuk sama-sama So bila kita buat lateral, yang paling dekat dengan kita is radius lah. Kan kat sini is radius. So radius, lepas kita ada lunate. Lunate yang macam bentuk cup ni. Bentuk shape cup. So atas daripada lunate is capitate. Lepas tu atas daripada ialah third metacarpal. Yang ni third metacarpal. So depan sikit. So yang paling anterior, pisiform dengan trapezoid kat atas, pisiform. And then pisiform kat sini. Sebab ni kenapa penting? Sebab dia ada fracture yang according to dia punya tempat kan. Okay, so scaphoid series dengan scaphoid view, apa beza? Sama? Betul ke? Scaphoid series yang ada 4 ni. Scaphoid view ada 1 je kan? Betul tak? 5 Scaphoid ada nama. Apa scaphoid view tu? Apa yang korang buat? So oblique ni anterior posterior lah. Okay, oblique anterior posterior. Radial tu, radial division tak buat? Nanti dia akan terkompres lagi. Dia ada angulation dia tak? Apa yang saya ingat macam like 25 degree tu? Tu kanan. Okay lah. So sila. Okay, korang lagi pandai kan saya dah kata dah. So inilah view-view dia. Kenapa scaphoid ni penting? Kenapa kita nak sangat tengok scaphoid ni? Kenapa kita tak nak kalau boleh tanam ni scaphoid fracture ni? Kenapa? Siapa-siapa tahu tak? Kenapa lah scaphoid ni banyak sangat siri kan? Padahal nak tengok scaphoid je pun. Tapi kenapa lah sampai berbanyak-banyak siri? Kenapa? Setiap benda tu mesti ada sebab. Dia tak boleh suka-suka hati je. Okay lah, saja scaphoid nombor 4, nombor 5. Mudah fracture, salah. Betul. Memang banyak bone kat situ. Tapi kenapa kita nama dia scaphoid series? Kenapa uniknya scaphoid ni?
Ah. Ada biasa. So kalau ada biasa maksudnya apa? So apa yang cuba disampaikan, kalau scaphoid ni dia ada special, kenapa? Sebab dia ada blood supply. Bila kita fracture dekat scaphoid, kalau kena fracture yang terkat dia punya blood supply, dia akan dapat avascular necrosis. Boleh matilah. So memang jadi disability lah untuk patient tu selama-lamanya. So itulah kita tak boleh miss scaphoid ni. Sebab kita kalau boleh kita nak elakkan daripada avascular necrosis. Maksudnya bone tu bila you cut dia punya blood supply, bone tu akan matilah. Faham tak? So patient akan ada disability lah selama-lamanya. Sebab tu lah tak boleh macam kena detect early so that early intervention is done. Macam tu je. Okay? So setiap benda ada sebab. Kita tak suka-suka nak buat. Tak semestinya. Dia macam ada area yang ni, dia akan ada area. Tapi sebab tu bila dia scaphoid fracture, doktor tu akan lagi lebih awareness. Dan dia pun akan cakap kat patient, ada kemungkinan. So untuk orang kalau dia ada fracture kan, kalau benda tu nak jadi, jadilah. Tapi macam benda-benda macam ni, contohnya scaphoid yang kita memang dah tahu dia specific outcome. Maksudnya dia dapat avascular necrosis. So kita akan kena cakap kat patient lah, supaya kita lebih aware. Okay? Saya rasa dia ada buat repair sebenarnya, tapi saya pun tak berpasti sebab tu ada ortho. So better cover dengan phalanges lah. Sebab bone pelik ni banyak. Pas tu korang kan kena cakap dia apa, proximal phalanx. Mula dia ada couple. Lepas couple metacarpal pula. Lepas tu ada phalanx. Phalanx ni 3 kan, kecuali dekat thumb. So proximal, ada middle, middle ataupun intermediate dengan distal phalanx. So semua ni boleh fracture. Bila semua ni boleh fracture, korang kena tahu dia kat mana. Macam which side yang fracture. Sebab kalau metacarpal tu dia ada shaft, dia ada head, dia ada neck. Faham tak? So begitulah. Dia ada banyak bahagian. Kena identify dia. Okay. So selain daripada fracture, dia ada joint juga. Kan? So dia punya carpal joint, dia punya metacarpal phalangeal, proximal interphalangeal, distal interphalangeal. So setiap benda ni pun boleh fracture. Sebab tu bila kita bagi radiograph kan, you guys kena tengok betul-betul outline tu. Saya tengok je dulu, bagi ambil masa sikit, trace satu-satu, ada nampak ni ke tak. Okay, tapi nanti saya akan bagi macam sedikit clue lah macam nak tengok. Okay, so joints dekat upper limb ni yang kita dah cakap tadi lah. The whole thing. So stability tu dia bergantung kepada 3 benda ni. Ligaments, muscle dengan articular surface. Kalau articular surface ni maksudnya tempat dia bercantum. Kalau tempat dia bercantum tu deep, maksudnya macam lekuk yang besar, so dia tak mudah lah untuk dia injured. Faham tak? Tapi kalau surface dia macam, contohnya macam shoulder gitu, you rasa dia deep sangat ke? Dia macam shoulder macam tu je kan? So that's why anterior posterior shoulder dislocation tu boleh terjadi. Dia macam simply kadang-kadang ada setengah orang kat tangan pun dah boleh terdislocate. Faham tak? Sebab dia shallow. Dia tak ni. So semakin ligament tu banyak, semakin kuat dan semakin banyak muscle kat situ, dia boleh pegang lah. So dia pun susah nak dislocate. Alright. So kalau kita nak tengok joints, kita boleh buat ultrasound, radiograph. Ultrasound pun kan selalu kan MSK, kalau you guys ada MSK radiologist, saya diorang suka buat ultrasound. Dia tengok dia terus. Kadang-kadang tak perlu, macam contohnya macam rotator cuff, kadang-kadang dia buat ultrasound je, tak payah buat MRI. Kan. So and then kita boleh buat arthrogram juga, and then ada juga necrotide ataupun scintigraphy lah. Okay, so kalau sternoclavicular joint, ini saya dah ajar tadi, saya rasa semua orang pun dah tahu. So sternoclavicular, so sternum dengan clavicle lah. Ni tempat dia punya joint. So kalau dekat radiograph kita akan nampak sternoclavicle dekat sini. Sternoclavicle, so this is dia punya manubrium, left clavicle yang ni. So dia ada 2 lah, sternoclavicular, right and left. Ni pun kalau tak ada fracture dia boleh dislocate. Macam tu. So acromioclavicular, dia ialah synovial joint. So acromioclavicular ni pun actually dia tak adalah begitu deep, betul tak? Dia just macam antara satu surface dengan satu surface. You guys nampak macam ni. Bone ni dengan bone ni dipegang oleh acromioclavicular ligament. Sebab ada certain instances acromioclavicular ligament ni dia boleh terputus. So bila terputus, kita akan nampak macam joint ni. Ni kamu kena tengok cara kita nak tengok joint. Dia macam articular dia tersambung cantik.
Dia tak ada ternaik. Dia macam cantik je. Kalau dia macam ada distraction kat sini, apa kamu rasa? Yang ni akan ternaik ke atas. Faham tak? Sebab yang ni dia akan dipegang, dia akan sentiasa kat sini. Yang clavicle ni hanya ada satu joint saja kat hujung ni. So kalau tak ada siapa-siapa nak pegang, dia naik atas lah. So distance ni usually kita ambil 3mm. Kalau dia widen, sebab kalau joint punya injury pun dia ada dia punya classification A, B, macam type 1, type 2, type 3. Berdasarkan seteruk mana dia punya dislocation tu. Okay. So distance normal acromioclavicular is 3mm lah. Kita ambil. Okay. And then nampak humeral head cantik, bone, and then you ada you punya glenoid. Cantik lah macam ni. Okay. So glenohumeral yang this one lah, ia ialah ball and socket joint. Okay. So nampak dia pun shallow. Apa-apa nak jadi dia boleh je dia boleh lah terkeluar. Ni yang kita kata tadi normal. Nampak kita buat scapular Y. Dia punya Y dekat Y kena ada dia punya bulat ni lah. Head tu ada dekat dalam Y. So elbow joints pula. Okay. So dia ialah synovial hinge. Elbow joint ni agak strong. Sebab nampak tak dia dipegang. Sebab dia ada ulna yang hook dia kat situ. Okay. So dia articular surface dia satu humerus tu. Yang humerus either you ada trochlea dengan capitulum. So yang ni capitulum sebab dia dipegang dengan radial. So trochlea tu is humerus punya part. Tapi yang berdekatan dengan dia ialah dia punya ulna lah. Keluarga proses of ulna. Okay. Ulna notch. Okay. And then macam ni lah yang gambar yang cantik. So tak ada apa-apa. So selain daripada kita nak tengok dia punya joint terletak cantik, nanti kan kita ada measurement macam distance. Itu sebenarnya clue untuk you nampak macam mana nak tahu dia ada fracture atau tidak. And then fat pad. Semua orang pernah dengar kan fat pad sign. Nampak tak? Ni dia punya yang loosen, yang selalunya dekat kita punya bone, depan dia sikit tu akan ada fat pad. Fat tu ialah loosen. So kita kena tengok fat ni tiba-tiba ada ternaik atau tidak. Macam tu. Anterior ke posterior fat. Nanti kita tengok. Ni pun sama. Dia ada anterior dan posterior fat pad sign. Okay. So ni yang tadi kita sebut pasal carpal joint tadi. Rasanya benda yang sama. Tadi saya cakap dah. So on lateral radiograph. Okay. So nampak macam ni lah. Apa lagi? Ni lah tadi kan yang kita cakap tadi. So radial tak buat tak buat. Sebab ni nampak kan dia macam tak bagi nampak scaffold tu begitu cantik. Bibi yang tak buat? Kan? Sebab kenapa? Scaffold. Sebab scaffold ni bone yang penting lah. Kita tak nak. Tadi saya cakap pasal arc. So kalau macam mana kita nak identify ada fracture ke tidak dekat dengan carpal bone ni. Sebab dia pun banyak kan. Kita buat dia punya line ni. 1, 2, 3. Ni dia panggil Gullier arcs lah. So kalau arc ni cantik, dia tersusun, maksudnya insyaAllah tak ada masalah lah. And then bila kita buat ni kan, kita buat lateral radiograph. And then kita kena check juga untuk dia punya scapholunate angle. So antara scaphoid dengan lunate ni, scaphoid dan lunate ni. So you akan buat satu line yang tengah. And then you buat scaphoid punya axis ni buat satu line. So dia kata dia punya ni is less than 30 lah. Macam tu. Buat. Tapi rasa saya pun tak buatlah benda ni. Sebab macam dahsyat je. Macam kedahsyatan je kan. Okay. Dan kita pergi dekat dia punya abnormality. Abnormality yang best. Okay. Sebab anatomy you guys pun dah belajar kan. Saya saja bagi refresher. Kejap. Okay, kejap.